Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladun yubashshiral mu'minin wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Syarani, Menteri Besar Perak, Kepala Menteri, ahli-ahli masyarakat kerajaan negeri, pegawai kanan yang hadir, ramai yang kanan-kanan dari Kuala Lumpur bersama, dan saudara-saudara sawah, petani, peladang, khususnya negeri Perak, ada juga Pulau Pinang dan Kedah. Terima kasih kerana bagi sambutan bersama dengan rakan-rakan di Perak. Saya terima kasih kepada pihak penganjur, Kementerian dan juga Kerajaan Negeri Perak kerana beri ruang kepada sawah, petani, peladang, nelayan untuk bersama mengikuti perkembangan semasa dan juga menunjukkan hasil pertanian dan pengeluaran mereka. Rakan-rakan di Kementerian Pertanian dan juga beberapa agensi lain dan Kerajaan Negeri Perak, kita memang cari jalan. Masalah petani nelayan bukan masalah baru, terutama di kalangan pesawah padi. Saya nak bawa masalah penoreh getah, kebun kecil getah dulu. Kerana hal ini banyak menyentuh nasib rakyat dan ramai yang guna masa 6 negeri ini serang kita seolah-olah tak buat apa. Saya nak sebut satu perkara. Harga ini memang turun naik, sekarang turun. Saya faham benar kerana kes kejatuhan harga getah lah di Baling Sik yang menyebabkan saya dimasukkan ke tahanan Kemunting selama hampir 2 tahun. Jadi sekarang dah Allah takdirkan bagi kita kedudukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertanian, Saudara ni Menteri Besar, semua orang-orang yang terlibat dalam aktivis, mahasiswa dan pemuda pada kaitan itu. Jadi sebab itu kita tak abaikan orang yang bercakap banyak atas nama Melayu Islam. 3 tahun mereka perintah soal pekebun penoreh getah, kebun kecil getah, tak mendapat perhatian seperti mana yang kita lakukan sekarang. Beberapa bulan setelah saya ambil alih kerajaan, terus kita naikkan harga siling getah daripada RM2.50 kepada RM2.70. Apakah ini cukup? Belum. Saya masih dapati laporan komplain orang pergi jual RM2.45, jual getah RM2.50, padahal kerajaan dah tetap RM2.70. Jadi melalui lembaga pengarah, lembaga getah Malaysia, kita beri borang. Maknanya kalaupun jual RM2.50, mesti ada resit. Resit itu dibawa kepada LPG dan kita ganti balik kerana harga tetap RM2.70. Jadi kalau yang jual RM2.50 tak jadi masalah. Simpan resit dan kita ambil kerana kerajaan dah tetap. Yang kurangnya kerajaan akan tampung, iaitu peruntukan RM350 juta untuk tampung bagi kepada pekebun kecil getah. Penoreh getah, kerajaan tampung RM350 juta supaya dia dapat balik. Baik. Tapi seperti mana kita tahu, dia bukan penyelesaian. Ini hanya jangka pendek. Jadi bersama dengan Menteri Pertanian, Menteri Komoditi Datuk Seri Fadilah,
Kita sekarang sedang rangka beberapa langkah lain. Tapi yang saya nak tekankan di sini, orang yang cakap banyak tegur, masa dia berkuasa, dia tak buat pun. Dan kita terpengaruh. Apa hebatnya di Malaysia ni? Semua orang dah ada pengalaman perintah. Sekarang giliran saya. Sebelum ini giliran orang lain. Orang akan uji, bukan janjinya, bukan marahnya atau cadangannya. Orang uji masa kamu berkuasa, apakah kamu ambil tindakan tolong rakyat, terutama yang susah. Ini ujian kita. Sebab itu saya kata kita ambil langkah-langkah. Apakah perkara yang pertama yang saya buat sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan dan Dasar Madani Malaysia ini, Malaysia Madani? Saya kata, yang miskin tu ramai. Dari ramai-ramai miskin, yang paling miskin pun ada. Yang disebut fukhara, yang disebut miskin tegar. Berapa jumlah? 135,000 keluarga. Apa kita buat? Saya kata tahun ini 2023 kita akan belanja apa saja yang perlu supaya kelompok yang paling miskin negara kita ini, majoriti Melayu, sebagian kecil India, ada juga Dayak dan Kadazan, dan juga sedikit jumlah orang-orang Cina. Saya kata tahun ini 2023 saya nak noktahkan tidak ada lagi orang yang miskin tegar di negara ini. Bagaimana kita nak buat? Kita ambil senarai semua pegawai daerah. Saya panggil ke Sungai Petani beberapa bulan yang lalu, dan ICU Jabatan Perdana Menteri bersama Kementerian Ekonomi akan selaras. Sebab apa saya kata begitu? Bagaimana boleh saya sebagai Perdana Menteri tidur nyenyak di rumah? Rakyat kita nak beli susu anak pun tak ada wang. Rakyat kita nak beli uniform sekolah pun tak cukup wang. Dan kita boleh bercakap soal nak ubah kerajaan, nak ambil kali kerajaan, cukup jumlah. Tapi rakyat tak dibela. Bila ada kuasa, fikir kedudukan orang kaya. Bila ada kuasa, selama ni kita tengok, jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, jadi menteri-menteri, kaya raya berlebih-lebih, ya, berbilion ambil. Bila SPRM tangkap, kita kata zalim. Sekarang ni pula bila SPRM cari, lari keluar negara seorang menantu mantan Perdana Menteri. Bayangkan, kamu ambil ratus-ratus juta, SPRM siasat, panggil ke mahkamah, kamu guna wang lari, dan keluarga kamu ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Saudara, ini masalah negara kita. Apa? Kita miskin sangat ke negara ini. Minyak ada, gas ada, kelapa sawit ada, industri ada. Bukan miskin, tetapi kekayaan itu diambil oleh sebahagian orang. Dan yang orang itu naik sebab apa? Sebab kita sokong. Kita sokong sebab apa? Sebab dia kata nak jamin nasib orang Melayu, hidup Melayu. Kita sokong apa? Karena dia cakap dia Islam boleh bawa kita ke syurga. Dia bawa janji bawa ke syurga, dia rampai ratus-ratus juta. Bila SPRM cari, menantu bekas Perdana Menteri lari keluar, berbulan-bulan tak berjumpa. Ini masalah, sudah. Sebab tu saya sebut di mana-mana semalam di Kota Baru. Betul terlambat sikit sampai. Saya daripada Kota Baru tadi. Saya kata, kawan-kawan di Paik Buntak ni tahu saya beradik belah Titi Sorong. Orang Pulau Pinang dekat tahu, orang Kedah lagi tahu. Saya lama masuk keluar penjara. Tapi saya kata, sudahlah. Saya maafkan. Sebab apa saya maafkan? Sudah, kita nak jaga negeri. Yang masalah Anwar tak apalah, sudah. Saya kena pukul, malam kena tangkap setengah mati. Sedang esok pagi dengan berdarah semua. Saya maafkan, saya tak berpanjang cerita tu. Saya tak bangkit pun lagi.
Saya ada kuasa sekarang. Saya boleh korek balik. Saya tutup. Saya banyak kerja lain nak kena buat. Hari-hari aibkan kita, fitnah kita, malukan kita, tekan isteri dan anak-anak kita, kawan-kawan kita yang ramai. Saya maafkan. Sebab apa? Sebab tak ada masa nak jaga cerita lama. Kita jaga negara ini. Tapi saya bagi ingatan. Saya nak bagi pesawah padi, petani, pekebun, nelayan dengar. Yang dia orang marah sangat dengan saya. Kerana wang negara ni kena hak rakyat. Tak boleh guna kuasa nak kayakan mereka. Sebab itu saya kata, kamu masa ada kuasa, kamu ambil tanah, kamu ambil balak, kamu ambil rare earth, nadir bumi. Kamu curi saham, kamu ambil kontrak, kamu ambil hak rakyat. Saya tidak ada hak maafkan, dan saya akan kejar kamu dan tangkap dan dakwa dan masukkan dalam penjara. Sebab apa? Sebab dendam? Tak. Sebab ini bukan duit saya, duit rakyat. Negara hutang 1.5 triliun. Kemudian dia tanya, Anwar bodoh, Perdana Menteri bodoh. Tiap-tiap hari dia cakap macam itu. Perdana Menteri penipu, Perdana Menteri keliru, tak ada dasar, tak buat kerja apa. Sudah, saya tak peduli hang kata apa. Aku kena buat kerja. Dan saya kata, ambil hak rakyat. Dalam keadaan rakyat susah, kita pekin, saya tak akan maafkan. Jadi minta tuan-tuan perempuan jangan marah saya. Bab ni memang saya tegas. Saya tak mau tolak ansok. Nak sokong, sokong. Tak mau sokong, tak apalah. Saya tidak akan tolak ansok. Nak jaga negara ini dan duit rakyat, duit negeri jangan dicuri oleh sesiapa pemimpin di negara kita. Pasal apa? Susah nak tolong. Saya kata yang miskin tegar. Baik, Parit Buntang, Perak, tadi orang Beroh ada, orang Selama ada tadi, orang Teluk Intan ada. Baik, saya tanya, di sekolah-sekolah kita ni, tandas, orang utara kita Jamban, ada tak yang rosak? Ada tak rosak tandas anak-anak sekolah kita? Ada. Ada belah sana ni, tandas anak-anak kita di sekolah ni, semua elok ke? Tak. Saya nak tanya, hamba perintah 2-3 tahun dulu, dia bercakap gegar-gegar dia Melayu Islam. Ni, nak buat perubahan. Tandas pun hamba tak boleh tengok. Nak bagi berbetul. Apa yang kita buatlah ni? Saya minta Menteri Pendidikan, Fadlina, dengan pengarah pendidikan negeri, daerah, pejabat daerah, cek semua tandas di sekolah kita. Ni, nak cakap digital, teknologi, IT. Tanda anak-anak pun tak terak jaga. Sebab itu saya kata, saya mula dengan yang ni. Berapa jumlah perlu? 1.4 bilion ringgit. Bukan sikit. Posak semua. Saya pergi Kedah, di Jeneri. Jumpa pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Telui. Telui Timur ke Telui Barat, saya tak ingat. Telui. Tanya dia, berapa rosak? Tandas 4. Sudah, saudara yang dikasih sekalian. Sebab tu saya cari juga duit. Semua sekolah. Sekolah mana? Sekolah kebangsaan. Sekolah agama. Sekolah Tamil. Sekolah Cina. Sekolah bandar. Sekolah kampung. Sekolah desa. Semua sekolah. Tahun ini juga. Selewat-lewatnya bulan 11, mesti siap semua tandas di negara kita. Kalau tak siap, pegawai siap. Ketua pengarah ICU pun ada. Dan saya baru dapat laporan, Ketua pengarah bagi tahu, alhamdulillah ada kemajuannya. Yang ni kita buat. Negara ini aman, alhamdulillah. Jasa siapa? Jasa polis, tentera. Tentu rakyat pilih keamanan.
Kita nak bawa pelabur yang paling kaya di Amerika, Elon Musk masuk. Geely di negara China masuk. Infineon daripada Jerman masuk. Saya hantar ke Kulim. Aramco, syarikat Arab Saudi, minyak dan gas terbesar masuk. Baik. Sebab apa dia masuk? Negeri ini aman. Siapa jaga keamanan? Polis dan tentera. Apa kita layan mereka baik ke? Belum. Tengok rumah, tengok barek polis, rumah polis, tengok barek tentera, teruk. Orang yang duk cakap ni, duk kritik sekarang, kamu perintah 3 tahun, kamu buat ke? Kamu tengok ke rumah mereka? Tidak. Sebab itu saya panggil ketua-ketua polis. Saya kata, ambil 200 juta ringgit. Sementara untuk tahun ini, cari jalan baiki dulu yang kecil-kecil ni, tandah ke bumbung ke dinding. Tahun depan kita tambah dalam belanjawan. Saya panggil ketua-ketua terus angkatan tentera, bagi 200 juta ringgit dan selesaikan. Ini saya kata prihatin. Apakah keluarga tentera dan polis tak ada kena-mengena dengan pesawat? Ada. Anak kita masih di sana, keluarga kita ada di sana. Jadi cakap, semua orang boleh cakap. Soalnya bila dia perintah, pasal apa tak buat? Pasal apa tak tengok? Ya. Yang ini yang saya katakan, saya syukur Alhamdulillah. Dengan cara segala simpang siur hidup ni, takdirkan. Ya. Dengan persetujuan ke bawah Duli Maha Mulia Raja-Raja, Janda Pertuan Agong melantik saya sebagai Perdana Menteri. Tapi saya, Mak Sabu dan kawan-kawan kata tekad, kita dah lalui banyak, buatlah yang sebaik mungkin. Janganlah ulang kecelaruan yang lalu. Kerana aman, kerana politik stabil. Sekarang ni ada kerjasama parti-parti besar. Tak bolehlah kita ikhtiar. Tak boleh ada satu parti yang boleh tubuh kerajaan. Tahu tak di Thailand, negeri jiran kita, sampai hari ini belum ada kerajaan. Tahu tak? Tak ada kerajaan, dah berbulan dah pilihan raya. Sebab belum sedia pakat. Sebab tu yang Pertuan Agong kata, tak ada majoriti, hampa kena pakat. Maka Pakatan Harapan kerjasama dengan Barisan Nasional UMNO, dengan GPS Sarawak, dengan GRS Sabah. Bila cukup betul-betul, semua ketua-ketua itu dipanggil oleh Pertuan Agong, sah, dia lantik kerajaan. Kalau tidak, jadi macam Thailand. Orang politik bergaduh berbulan-bulan, rakyat susah kerana dasar tak boleh buat. Ini yang sebabnya mengapa kita pilih untuk kerjasama. Senang ke? Ni Syarani duduk ada depan, Menteri Besar. Berapa lama saya gaduh dengan dia? Gaduh sikit ke? Dia tak gaduh sangat. Ya. Tetapi kita fikir, nak fikir Anwar Syarani ke atau nak fikir rakyat ni? Kita fikir rakyat, fikir negara. Nak bagi jadi macam Thailand ke? Kita tak mau. Itulah sebab kita buat kerajaan. Alhamdulillah. Tak sampai 8 bulan kita buat banyak. Saya nak beritahu satulah kepada kawan-kawan semua yang hadir. Saya tak mau cakap rasmi sangat ni, protokol-protokol. Saya cakap hati ke hati. Kita ikhtiar. Apa betul semua? Tak. Tegurlah. Tapi janganlah panggil Firaun kami. Janganlah kata kami semua masuk neraka. Macam syurga neraka tu menjepak dia punya. Tak boleh. Ini dah sudah merosakkan. Jadi ini sebab kita berhimpun, kita tukar pandangan dan dengar. Jangan dengar orang fitnah. Kalau tak betul, boleh tanya saya. Tak betul, boleh kritik. Tapi jangan fitnah. Baik. Sudah tengok, untuk pekebun kecil getah, dia senang ke susah? Susah. Sebab itu tahun ini
Masa musim tengkujuh 4 bulan kita tambah. 4 bulan kita tambah 200 sebulan, jadi 800 ringgit tambahan kerajaan bagi terus kepada pekebun kita. Berapa jumlah dia? Peruntukan 250 juta ringgit. Tapi bila dia kempen, tak ada apa. Dia tak bagi apa-apa. Saya harap pekebun tolong terangkan supaya fitnah ini boleh dihentikan. Baik, pesawah. Pesawah padi. Ingat tak? Saya ambil alih. Kepada saya tahu pesawah padi itu di kalangan paling miskin. Jadi di Krian ada, Sungai Maning ada, Kepala Batai, Tasik Gelorok, Matampau, Kedah, Kelantan. Sekarang ni Sarawak, Sabah dah mula. Perlis pun ada ya. Kecil hati orang Perlis. Dah lah negeri kecil, orang tak sebut dia pula. Baik. Jadi saya telefon Tan Sri, saya Mukhtar. Kerana dia dah beli bernas daripada syarikat dulu. Saya kata, Syed, dia panggil saya abang. Boleh tak tolong tengok saat ni? Aku duk atok macam mana nak tolong. Tu bulan 11. Bincang dengan dia. Kalau saya ni jenis duk menterkedarah duit orang, saya minta duit dekat dia. Untuk saya. Seperti yang dah berlaku. Yang kes mahkamah ni. Tapi dah, saya minta duit, saya kata, Syed, untung bernas, boleh tak you bagi balik ke pesawah sikit? Ada kata, abang, dia bagi saya, abang, nanti saya tengok kira-kira, dia telefon balik, dia kata tak apa. Bulan 12, saya bagi 10 juta. Tahun depan, 2023, saya bagi 50 juta. 60 juta ringgit daripada bernas kepada pesawah padi. Sudah. Pasal apa tak buat dulu? Pasal apa tahun sudah tak buat? Pasal apa 2 tahun sudah tak buat? Pasal apa 3 tahun sudah tak buat? Jawapannya ada di mahkamah sekarang. Kerana dia minta wang bagi kat parti dan bagi kat individu. Kena nilai yang tu bukan dengar orang bersyarah maki orang. Hari-hari bersyarah maki orang. Ni kita tanya jawablah. Oh tak, Anwar ini zalim kepada pengusaha Bumi Putra. Dia tekan saya Mukhtar suruh tolong. Padahal saya Mukhtar jawab. Kemudian kata dia rela hati kerana ada keuntungan dia tolong pesawah padi. Sebab tu sudah pilih wakil, pilih pemimpin ni penting. Bukan nak cerita nak hukum orang, aku nak tunjuk hang pandai. Pakai topi ke, pakai kepiah ke, pakai serban ke. Tak, dari segi amalan, program dan amalan dia. Ini ujian kita. Itu mengenai bernas. Kemudian selesai? Tak selesai. Susah lagi. Maka pada pesawah padi dan nelayan, saya tambah lagi peruntukan. 29 Mac baru ini. Hak umum baru tak boleh lagi. Nanti orang kata kempen. Tapi saya nak sumbuk yang baru ni, yang kita lulus. 24,000 pesawah padi yang berdaftar. Kita tambah lagi RM200 dan juga nelayan untuk meringankan beban dia. Baik. Masa saya Menteri Keuangan, timbalan Menteri dulu, 25 tahun yang lebih lalu, itulah kali pertama saya naikkan harga padi. Kalau tuan-tuan ingat, kalau yang muda-muda tanya bapa. Lepas itu 3 tahun yang lalu yang duk Melayu Islam, naik ke? Tak naik. Pasal apa tak naik? Tak tahu. Baik. Kerana bila naik, kerajaan kena tampung belanja. Sekarang ini RM1,200 setiap metrik tan. Peruntukan kerajaan 360 juta tambahan. Jadi maknanya kalau kita ambil keputusan menaikkan, ini pengumuman penting,
untuk pesawah padi seluruh negara. Saya telah mendapat nasihat dari Menteri Pertanian dan pegawai mesyuarat dan Kementerian Keuangan bersetuju menaikkan kadar subsidi yang RM360 satu metrik tan dulu, yang RM360 per metrik tan kita naikkan mulai esok naik RM500. Ya. Jadi ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Keuangan sekarang, dan kita naik dari 360 kepada RM500. Maknanya pesawah cara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Kerjalah dengan kuat sikit lagi, hasil pengeluaran akan lebih baik. Dan ini seperti yang saya sebut, saya tak mahu kata umum nanti laksana tahun depan, tak. Umum hari ini, esok naik. Apa? Peleceh lagi aku. Duduk peleceh. Hari ini puasa, esok turun. Ni dah. Hari ini umum, esok naik harga padi seluruh Malaysia. Berapa peruntukan subsidi bagi kerajaan? Ini pesawah padi kena ingat. Duit hutang banyak. 1.5 trilion. Hutang banyak. Tapi saya cari juga berapa peruntukan yang untuk tahun ini ni. Satu tahun naik macam saya sebut tadi. RM1 bilion. Kerajaan kena bagi RM1 bilion kepada pesawah padi tambahan. Mat, jangan minta rahmat apa ini. Baik. Tapi ada komplain. Sebab kadang-kadang kelang pasal masalah mutu beras basah ni. Jadi saya kata macam mana nak kawal? Bila pergi, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, kadang-kadang potong 5% jadi 10%. Macam mana nak kawal? Saya akan bincang dengan Kementerian Pertanian. Kita nanti latih pegawai pertanian khusus. Dia akan ada di kelang-kelang swasta ini. Karena bernas terpaksa beli. Bernas ini ikut undang-undang mesti beli. Kalau orang tak mau beli, dia kena beli. Jadi sekarang ini saya putuskan kita akan latih pegawai Jabatan Pertanian khusus, dan mereka akan ada di kelang untuk pantau cara bebas supaya pengilang tak potong beras basah ikut selera mereka. Dia kena ada syarat dan grade tertentu. Boleh begitu? Setuju macam tu? Baik. Esok naik. Baik. Tadi saudara Mamat Sabu, dia Datuk Seri dah, tapi saya bagi saudara lagi. Bamat kita umum, kita nak buat, bukan buat, dah lancar, dah laksana, dah mula laksana sekarang 5 musim 2 tahun. Belanja berapa untuk siapkan tali ayak dan semuanya? RM3,000 juta. Itu dah kita luluskan dan akan berkuat kuasa serta-merta. Semalam UKAS dan Kementerian Keuangan, saya tak sempat lapor lagi pada Menteri Pertanian, runding dengan saya. 3 bilion tak cukup. Dia kena tambah lagi 1-2 ikut keperluan. Tapi untuk pesawah ni, tak apalah saudara. Jangan, itu masalah kami dalam kerajaan. Saudara kerja, bagi kerjasama,
dan mudah-mudahan pendapatan meningkat. Walaupun unjuran awal 3 bilion itu dah tak cukup, kita terpaksa tambah. InsyaAllah kerajaan akan lakukan dengan sebaiknya. Jadi terima kasih bagi kopi cawan. Baik, jadi itulah saya nak sampaikan. Saya rasa yang pandangan yang bagi fitnah kata kita tak ambil tahu, tak betul. Bagaimana boleh saya umum hari ini? Kerana pegawai-pegawai kita tukus lumus, kerja rancang bagi pandangan. Dia bukan buat mesyuarat semalam hari ini boleh putui dah. Nak ambil 3 bilion, kena tanya Kementerian Kewangan, kena bawa apa permintaan Kementerian Pertanian, kena tanya Kementerian Ekonomi, kena tanya ICU, EPU, semua ini dah putus baru saya boleh umum. Maknanya syukur alhamdulillah, ya, kita diberikan kemampuan untuk berbuat sesuatu yang baik. Sebab itu saya pulun sungguh-sungguh bawa pelabur mari. Ya. Infineon yang saya kata di Kulim 25 bilion ringgit masuk ke Malaysia. Arab Saudi Aramco tambah besarkan di Johor. Geely, saya belum bagi surat lagi dekat salinan, nanti saya bagi ke Menteri Besar. Geely itu dia surat pada saya 10 muka. Ini yang syarikat kereta yang paling besar, yang beli Volvo, beli semua, dan kerjasama dengan Proton. Di Tanjung Malim, rancang dah 10 tahun, dia tak pernah nak buat. Sekarang ini, kerana aman, kerajaan stabil, ekonomi madani, dia tulis surat, dia akan mulakan projek di Tanjung Malim tahun ini juga insya-Allah. Jadi saudara, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan negeri ini kekal aman, kerajaan kuat, perpaduan stabil sehingga 5 tahun kita tadbir dan bawa perubahan kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.